Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much attending kita punya one off session. This is a free session yang kita buat. Kita ada 3 free session yang kita buat. Kita dah buat satu yang sharing trading strategy by kita punya student. This is the second one. Kita open free session untuk topik price volume action. Dan stay tune untuk kita next free one-off session untuk topik supply and demand. Tunggu je dekat channel kita orang, ada 2 kan, kajian saham picisan dengan saham RSI Tools. So nanti kita orang akan bagilah when is the next free one-off session untuk semua subscriber. Okay. Macam yang saya cakap, masa yang earlier session tu, these 3 session yang free ni memang kita buat free untuk promote kita punya next KSP 4 class. There are 50 orang dah yang dah registered, Alhamdulillah. But we are looking for another 50 maybe, ataupun another 100 maybe, sebab kita punya GM limited up to 150. So for those who interested untuk join KSP 4 family, boleh DM saya Mila Isi dekat Telegram ataupun WhatsApp saya di 0127498098. Okay. So 3 session yang free ni basically untuk you all familiarizekan macam mana kita orang punya cikgu punya cara topik pembelajaran semua tu. So first and foremost, saya untuk session yang ini saya akan brief dulu topik-topik yang kami akan ajar untuk KSP 4. Kita start dengan, tapi untuk yang hari ni punya one off session ni memang kita orang akan present yang PVA ni je lah. Okay, PVA ni je. Tapi sekiranya anda mengikuti kelas kami, apa yang kami akan provide, kita ada okay, kita akan start dengan week of theory. Kita ada candlestick, SNR, market structure, PVA, FIBO. Kita ajar sekali basic dengan advance. Basic indicator ni biasanya kita orang guna untuk momentum je lah. RSI, AO, ATR ni kita guna untuk cari stop loss kita. MA ni ada one of the kita punya teknik, kita guna MA crossing and then MACD. Okay. So lepas kita dah belajar dah semua the basic knowledge ni, kami juga akan ajar macam mana nak screening counter. Kami menekankan counter breakout dengan RSI weekly yang dah validate lah. Okay. Apart from that, there are also one of the topic memang kita ajar cara-cara nak intraday dan BTST. What is the SOP yang kita nak kena tekankan? Semua tahu kan, it's very high risk untuk kita buat intraday dengan BTST ni. So apa yang kami tekankan, all the SOP yang kita nak kena buat, which is few of our student memang winning rate dia sangat tinggi untuk intraday dengan BTST. Tak apa, kita ada juga testimoni kejap lagi. Okay. So lepas kita dah tahu basic knowledge, kita dah tahu screening counter semua, kita dah belajar intraday, BTST. This is where we are. Kita ada 4 teknik yang kita akan ajar dalam KSP 4. Kita ada teknik validation by Cikgu Hasbi. Kita ada teknik MA cross by Cikgu Hasbi. Kita ada teknik supply and demand by Cikgu Nas dan kita ada teknik candlestick by Cikgu Nas. Okay. So apart from main kita punya main content, kita ada additional knowledge yang kita juga akan ajar. Bukan ajar lah kan, kita akan share lah. Okay. Before kita start semua belajar-belajar tu, mestilah kita nak tahu dulu setup display platform kita kan. Siapa-siapa yang dah masuk ke SP 4, kita minggu ni je kita rasa setiap hari ada MTM live kan dengan cikgu kan. So kat situ nampak kan display platform cikgu macam mana kan, dia guna yang mana kan, apa semua tu. Yang itu nanti kita akan ajar. Dan bagi yang newbie yang memang tak tahu nak lukis chart ke apa dekat trading view ke, dekat KLSC screener ke apa, okay, yang ini memang kami akan ajar juga, jangan risau. Kan, which is yelah kan, basic tools dengan display platform ni kan, siapa nak ajar kan. Tapi dekat sini memang kami ajar sebab this is yang paling penting sebelum kita nak belajar TE kan. So trader emotion ni pun kita akan share macam mana nak control emosi. Position sizing ni kita akan tunjuk macam mana.
QR impact. Yang ini kami akan explain few scenario ataupun CV which is boleh nampak macam mana counter 3A turun menjunam kan because of the QR punya result hari this week. So chart pattern, okay, chart pattern ni what happen bila kita dah belajar all the technique dengan all the basic knowledge tu, kelas kami akan buat a few homework ataupun quiz. So from that homework dengan quiz, we will come up with the winner lah, senang cakap. So that winner tu akan dapat token dari kami. Tapi kalau untuk quiz ataupun homework yang macam agak mencabar tu, token dia agak menarik sikit lah. So kami akan hadiahkan chart pattern analysis punya buku by Fred Tam. So the winner, dalam 5 orang winner, so this 5 winner ni akan present this chart pattern punya buku. Okay. So kita ada corporate exercise by kita punya alumni which is Faiz. Dia pun ada nanti untuk share kita punya dia punya testimoni. And then this market outlook review. This is what we say. Apa yang saya boleh share sekarang. Setiap minggu kami akan buat market outlook review weekly by kita punya alumni. Okay. So pada masa yang sama diorang juga akan share counter selection ataupun counter yang diorang akan predict lah what to be, apa akan naik ke apa ke untuk minggu tu. So this is the best part lah yang saya rasa dekat KSP, which is kat sini lah yang menunjukkan yang kita memang takkan meninggalkan kan, macam yelah you all takkan jauh lah dengan cikgu sebab memang setiap minggu akan ada this market outlook review kan. Okay, MTM live kita memang dah buat, depends untuk cikgu-cikgu sebab cikgu Hasbi okay, sebab cikgu Hasbi dia kerja shift, so bila dia shift malam tu somehow dia akan buat MTM live. Nas somehow mungkin kalau dia kerja work from home I believe, so dia akan buat juga live. So LT ni, okay, this is a very sensitive punya part lah. Okay, we do not disclose what is LT ni, kita tulis LT je. LT ni live trade. Okay, once nanti bila kita dah belajar intraday, Cikgu Nas akan buat live trade 2 hari. So yang ini saya takkan masukkan dekat dalam schedule lah sebab it's very sensitive punya issue kan. So nanti bila dah habis belajar intraday, kita akan buat 2 sesi kelas untuk live trade. Okay, counter review yang ini, review counter ni, okay. Kita ada buat sesi di mana kalau you all macam masih lagi hold counter yang macam you all lost sangat banyak ke apa, kami akan ada buat sesi bersama cikgu. Is either you nak one to one pun boleh ataupun dengan member-member yang lain pun boleh. Nanti mungkin cikgu akan advise. Cikgu akan advise whether you need to jual sekarang ke, dah memang downtrend habis ke, ataupun tunggu dulu, tunggu dia buat lower high ke untuk you jual ke apa. So this is what we call review counter dekat dalam KSP lah. Ni memang kita ada buat. Memang kita ada buat untuk student. Okay. Okay, this is a brief one, details one. Kalau you boleh tengok, memang kami start dengan introduction ni, kami ajarlah. Kalau yang newbie yang memang tak ada CDS account pun, sila join. Memang you all takkan ketinggalan lah insyaAllah. Sebab kami memang train dari bawah. Okay. Ni macam mana you nak tahu basic understanding. Sebab kita masuk bursa mengejut kan. Tak tahu apa-apa. So memang kami akan ajar lah. Even macam you punya macam mana nak tengok trading view tu pun cikgu akan ajar. Macam tu. Okay. So emosi trader ni yang saya akan share. Kita ada 4 stages of trader emotion. And then basic week off ni kita ada ajarlah apa itu week off, method week off, apa yang sinonimnya week off ni dengan KSP macam tu. Excuse me. Okay, ni I dah cakap trading view tools, kita ada display platform. Okay, basic candlestick kita akan belajar basic candlestick, Japanese candlestick dengan candlestick pattern. Market structure kita akan ajar chart movement dengan marking chart structure. Support resistance kita akan ajar mana support, mana resistance. Apa itu SBR, apa itu RBS, bull trap, bear trap, understanding relationship between SNR dengan SND sebab kita ada teknik SND nanti. So you have to expert lah untuk yang support and resistance ni untuk kita go through pula teknik SND later.
Okay, this is PVA yang kami akan share untuk malam ni. Kita ada PVA, kita ada CFA PVA, kita ada buyer in control, seller in control, kita ada key point view volume. Ini yang kita tengoklah macam mana kita boleh EP ke, tak boleh EP ke. Kat sini. And then kita ada share case study lah. Basic Fibonacci kita ada 2, retracement dengan extension. And then kita pun akan ajar yang advanced Fibo zone. Yang ini memang untuk SND punya teknik dengan candlestick punya teknik. Kita mencari zone untuk kita EP dan TP. The basic indicator, ini yang memang yang standard lah. Kalau AO, RSI ni memang student kami memang selalu guna lah. Okay. Even kita nak cari counter weekly RSI tu pun kita guna RSI weekly kan. Okay. So position sizing ni macam mana you all nak buat, risk reward semua. Screening breakout counter, kita akan ada setup dia. Screening RSI weekly, kita akan ada setup dia. Kita ada BTST SOP, kita ada intraday SOP, kita ada intraday SOP ni, kita ada banyak teknik. Kita ada teknik structure dengan PVA, yang ini pun nanti akan ada akan ada testimoni daripada kita punya student. Cikgu Hasbi pun akan share dia punya testimoni. Okay. Okay, kita juga ada teknik intraday untuk market depth yang menggunakan Gantt square. Kita pun akan gunakan teknik supply and demand untuk intraday. Okay. Okay, then go to our validation technique. Kita ada entry teknik, kita ada exit teknik, weekly chart, daily chart, box trading, kita ada kita ada MA cross. Kita ada supply and demand. Okay, ni okay, macam the power of time frame. Time frame ni kat mana yang you nak tengok, which is strong support resistance, kat mana pula yang you nak tengok untuk entry. So the power of time frame tu sama ada you nak tengok daily ke, weekly ke, 4 hours ke, 1 hours ke. Ni memang the power of time frame tu kita akan ajar. Kita ada SNR, SND, yang mana yang kukuh semua ni. And then kita ada banyaklah kat sini, kita ada rally base drop, drop base drop, semua ni memang kami akan ajar. Kita ada teknik candlestick juga, initial break, dominant break, kita ada ABC, kita ada CB2, candle break 2. Okay, ni semua nanti kami akan ajar. And then AO punya indicator pun memang ada dekat dalam candlestick ni untuk tengok momentum. Okay, yang ini book review, Fred Tam punya book review. Okay, so ini memang semua yang ada dekat dalam buku Fred Tam tu lah. Semua ni nanti akan being presented by student. Kalau tak ada volunteer daripada KSP 4 nanti student, jangan risau, kami akan invite alumni kita untuk present. Diorang memang suka present ya, jangan risau. Okay, corporate exercise ni untuk kita tahu mungkin reaction dekat market macam mana. So yang ni kami akan explain juga. QR impact, ni CFA macam mana dia react dekat chart, ni pun kami akan share. And then trading process. Trading process ni macam yang you all tengok student present yang trading strategi diorang tu lah. So yang ni trading process ni daripada Cikgu Hasbi dengan Cikgu Nas. Intraday by Cikgu Nas. Ni nanti dia akan ajar lah. Exactly the same macam live trade lah kalau tanya I. Sebab dia akan ajar macam start daripada 8.30 dia dah prepare dah. Apa yang dia kena buat, SOP apa, dia dah start dah. Kumpulkan yang semalam punya breakout counter ke, hari ni punya most gain ke apa. Benda-benda macam tu lah, benda-benda macam tu. Nanti dia akan ajar lah dia punya trading process tu. Lepas tu dia buat apa. Macam tu. Oh, lagi satu saya nak highlight, this is the best part juga. Dekat dalam intraday tu nanti, Cikgu Nas akan ajar teknik sebelum pukul 10, TSPS. Tu pun something yang macam menarik juga dekat dalam KSP. Maksudnya you boleh buat duit yang sebelum pukul 10 tu. Macam tu. Okay, swing trading process daripada Cikgu Hasbi lah. So that's all. Semua yang kami akan ajar, you all akan dapat daripada kelas kami. Even tu kalau you rasa tak worth it, trust me. Our fee are really cheap as compared to the market punya price. Plus what you will gain from us is really
you punya ROI tu memang exceed lah. Senang saya cakap. Tanyalah alumni yang lain. Kan macam mana dia gain something daripada kelas kami tu is beyond diorang punya expectation lah. Okay? Macam okay, that's all berkenaan dengan KSP 4. So anyhow, kalau you all interested, kalau you all rasa this is the time yang you all kena belajar instead of dapatkan by call je, kan, you have to do something with your own portfolio, with your own capital, with your own money, kan, instead of getting by call daripada others. So here we are, kita ada KSP 4 kelas. Kalau berminat, boleh DM saya. Sebab ramai yang DM, tapi mungkin sebab I don't know, mungkin tengok price ke, shouldn't be price kan, sebab that is the lowest. Sebab I pernah attended the basic punya kelas almost 2K kan. This is something yang macam sangat murah pada saya. But don't know, mungkin you expected cikgu-cikgu kami yang tak acknowledged by others ke. Tapi kalau dalam within KSP dengan Saham RSI Tools, I believe most of the students are very respect to both of our cikgu lah. Okay. So before we start, kita ada testimoni by kita punya student. Okay. So kita ada Kak Nana, intraday yang menggunakan market structure dan PVA. Kita ada Faiz yang swing menggunakan market structure dan PVA, dan kita ada Faiz Fatih yang menggunakan swing yang menggunakan market structure dan PVA. So Kak Nana, Faiz, Fatih, tengok sekuen Okay, Kak Nana start dulu. Here we go, Kak Nana. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua, selamat malam. Macam mana trading minggu ni? Okay tak? Okay, berperang. Okay, so hari ni kita cerita sikit topik PVA So topik PVA ni, sebelum tu, saya Nana, student dari KSP 1. So sebelum masuk KSP ni, saya trade guna Indie dan ada paid by call. So macam tadi Mila cakap kan, paid by call tu, itu saya lah tu salah seorangnya dulu. Lepas tu biasanya bila kita belajar paid by call ni, bila kita trade guna paid by call atau trade guna Indie ni, kadang-kadang ni ada hari dia jadi, kadang-kadang ada hari tak jadi. Most of the time tak jadi. Sebab orang beli, dia orang bagi buy call tu masa harga tengah naik, kita pula beli masa harga tengah retrace. So sebab kita tak faham apa dia market structure, apa dia PVA, faham tak? Lepas tu bila saya masuk KSP, saya ingat lagi saya tanya soalan dekat Cikgu Hasbi, macam mana nak tahu price ni nak naik ke nak turun? Soalan tu basic tau, macam mana kita nak tahu price tu nak naik ke nak turun? Tapi kalau untuk newbie benda tu penting lah. Mungkin untuk orang dah biasa trade ni, benda ni tak ada apa lah kan, pasal dia dah faham PVA semua. Tapi kalau untuk orang baru, benda ni macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak forecast price tu nak buat apa, nak naik ke nak turun. So di situlah Cikgu Hasbi, saya ingat lagi masa tu KSP 1, dia ajar saya masa tu MTM tentang PVA, price volume action. Macam mana dia ajar saya BIC, apa dia volume, apa BIC, volume SIC, apa dia volume kering, apa dia selling pressure. Dulu orang cakap selling pressure tu apa. So, saya belajar banyak benda lah dalam PVA. So apa lagi benda ni dia memang ambil masa sikit lah kita nak faham PVA ni, tapi it worth. Benda tu memang berbaloi. Best part is PVA ni, bila kita belajar dan master, kita boleh trade downtrend ke, uptrend ke, sideway ke, kita nak combine dengan teknik nak tangkap pisau ke, nak BOD ke, BOV ke, buy on breakout pun boleh. Jom kita tengok sikit hari ni saya guna PVA ni untuk trade. Mostly saya guna untuk intraday. So hari ni JTIASA. So JTIASA hari closing 104. So ni cerita benda dah jadi. So dia buka dia closing hari ni, dia open macam ni, jalan-jalan pukul 5 dia tutup 104. So cerita benda dah jadi memang senang. Kita cerita benda belum jadi. So
Ni Jetiasa. Saya detect dia masa dia dekat sini. Pagi-pagi tu ada volume masuk. Ni kita cerita PVA tapi saya tak cerita teknikal lah, saya cerita secara general je. Pagi-pagi ada volume masuk dan price gap up. Lepas tu dia buat dia retrace dengan volume yang kering. And then dia buat high balik. Lepas tu kita perasan 2-3 kali dia nak try tak boleh. Jadi kemudian dia retrace dengan volume yang kering. Lepas tu kita tengok ada high low dekat sini. So saya pun masuk. Kalau yang teknikal saya tak cerita tau. Teknikal nanti Cikgu Hasbi akan cerita. Sorry bising sikit. Nanti Cikgu Hasbi akan cerita. So saya EP dekat sini 975. Dan apa jadi lepas tu? Dendong, volume kering. Lepas tu ada volume spike, volume buyer masuk. Daripada 975, so jadi dia spike jadi 101. Tapi saya TP RM1. So dapatlah 5B. Satu. So lepas tu yang ni sesi sebelum pukul 12.30. Bila petang tu dia jadi macam ni lah. Dia naik sampai 104. So itulah secara ringkas lah sebab dia bagi 5 minit je. So secara ringkasnya saya guna macam ni lah PVA. Kita kena faham apa dia volume VIC, volume SIC, apa dia volume kering. Dan apa reaction dia dengan price, price naik, volume naik, price macam mana. Kalau volume turun, price macam mana, apa yang normal, apa yang anomali. So benda-benda tu cikgu akan ajar nanti. So that's it, sharing dari saya. Ada soalan ke? Sekejap, saya tak tengok pula. Okay, tak ada soalan. Sekian dari saya. Sorry nah, kalau ada salah silap, yang lebih semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang semua dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, barakallah. Next presenter kita siapa? Faiz. Okay. Assalamualaikum cikgu, kawan-kawan. Alhamdulillah. Selamat malam. Saya Faiz dari KSP 2. Saya tak prepare pula slide, tak apa lagi saya tunjuk chat. Saya mula trading masa PKP tahun 2020. Tapi samalah macam Kak Nana, mula-mula follow by call, lepas tu try banyak teknik lah sebab dekat online kan ada macam-macam orang share. So dengan try macam-macam jenis indikator lah. So indikator yang by default ada MACD, MA, lepas tu adjust lagi dia punya setting dia sebab nak dapatkan early punya sign untuk dapat hijau tu kan lepas kita beli tu. Tapi bila belajar dengan KSP, cikgu akan ajar semua. Dengan saya selesa market structure dan PVA. So saya maintain je dengan teknik ni sebab bila kita bekerja, lepas tu kita pun ada hobi-hobi lain lagi. Jadi tak sepanjang masa lah kita tengok market tu kan. Jadi dengan gunakan teknik market structure PVA ni dia lebih tenang bagi saya, simple dan lebih tenang sebab dia tak serabut dengan banyak-banyak indikator yang bila banyak sangat info tu kita jadi susah nak buat decision. Dan PVA ni sebenarnya dia ada buku by Anna Colling, tapi cara cikgu explain tu lebih mudah faham lah. So kita akan nampak market tu bila ada counter tu, bila orang kata dalam grup kan, banyak grup Telegram, bila orang kata counter ni okey ni, boleh tengok hari ni kan. Bila kita buka chart tu, bila kita tahu dia punya market structure tu, baru kita tahu orang ni dia punya teknik dia beli dekat bawah, ada orang dia beli dekat atas. Jadi bila kita nampak clear market structure tu, trading plan tu lebih clear lah, dan kita akan beli dekat higher low validation. Yang ni cikgu akan ajar. Sebab PVA ni price action dia ada leading indicator. Indikator lain tu dia bergantung kepada price movement. Price yang turun naik tu barulah tak hasilnya moving average, MACD, RSI, yang lain-lain tu lah, yang indikator untuk momentum atau indikator untuk volatility.
latest kalau macam bulan Januari saya pakai yang ni, saya beberapa counter yang buat profit, Leon FB, Inno, Samedin. Tapi ada juga yang cut loss. So saya share screen. Alright. Contoh yang saya contoh yang tengah hold lagi lah. Ni baru minggu ni. Bila kita buka counter, cikgu akan ajar. Sekarang ni counter ni tengah nampak punya screen. So counter ni tengah buat apa, dan bila ada validation higher low tu saya EP. So macam ni. So bila kita tengok chart ni, dia tak banyak benda lah. Indikator dia cuma candlestick, volume. Lepas tu kita boleh nampak support resistance dekat mana, dan senang untuk kita buat terus trading plan macam ni. So ini yang saya tengah hold, Denko. Ni masa cikgu buat MTM pun kita senang lah tanya kat cikgu okey ke tak okey, dan cikgu komen, dan masa tu lebih mudah untuk kita decide untuk beli. So bila saya beli, dan kat resistance nanti apply untuk jual lah. Tapi setiap trading akan ada risiko, dan walaupun ada validation, kita still kena ada kita punya trading plan, dan trading plan tu cikgu akan ajar lah nanti. So contohnya macam dekat Harbour ni, walaupun ada validation higher low kat sini dengan volume, nanti cikgu ajar lah volume yang kenaikan dengan volume atau penurunan tanpa volume, buyer in control, seller in control. Walaupun kita beli, tapi ada juga possible untuk dia drop. So bila dia drop tu, kat mana kita nak cut loss? Ini yang kita kena alert lah. So lain yang lagi satu saya suka sebab tak payah nak subscribe TradingView Pro lah, tak payah bayar kan, sebab kita tak pakai indikator sangat pun. So pakai yang free pun still boleh buat profit juga. Okey, cikgu tu je. Ada apa soalan ke? Biasa swing berapa lama? Biasa kalau ikut pada counter yang RSI cikgu bagi, yang RSI momentum tinggi ni, seminggu ke 2 minggu. Time frame yang saya pakai biasanya weekly time frame dan daily punya time frame sebab swing. Yang ni nanti cikgu ajar ciri-ciri sesuai swing. Untuk saya selesa dengan breakout dan trendline. Betul, naked chart. Sebab bila kita kat office ni nak tengok dekat phone kan, nak pakai laptop office tu segan lah harta office kan. Jadi kita tengok kat phone pun kita dah boleh tengok market structure tu. So dengan naked chart senang sikit lah, laju sikit lah nak decide tu. Okay, itu je. Thanks, Faiz. Terima kasih juga. Okay, Faiz Fatih next. Ada? Ada. Okay, sudah Faiz. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, nama Muhammad Faiz Fatih. Saya kira kawan sekelas lah dengan Faiz. KSP 2. Saya join Ogos lah. Ogos 2021 tak silap. Okey, saya share screen. Okey, nampak tak skrin saya ni? Okey, Masya Allah. Okey, apa yang anda nampak dekat skrin inilah saya sebelum saya join KSP. Banyak indikator yang saya letak sampai saya tak tahu apa yang saya tengok. Saya tak tahu nak decide nak beli kat mana. Bahkan ada yang tercedok lah. So inilah, lepas saya dah join KSP, inilah keadaan chart saya tu. Okey, saya ada satu counter ni saya swing menggunakan teknik market structure dan PVA lah. Tengok di sini. Okey, ini kejadian masa saya hold satu counter je.
Ini kira saya anggap counter ni sebagai counter favourite saya lah. Sebab saya swing counter ni sahaja daripada bulan 11 sampailah sekarang lah, sampai semalam. 3 kali swing. Menggunakan teknik PVA. So bila nak beli tu, masa mula-mula apply, saya terbeli tinggi lah dekat sini. Pada bulan November, saya beli tinggi dan dekat sini jatuh lah sekejap, hati tu susah hati lah. Tapi bila saya tanya cikgu kata masih lagi dekat support, jangan pecah sini lah bawah ni. 38 sen. So selagi di atas masih selamat lah untuk hold. Jadi saya hold, saya pegang dan dia sampailah ke TP saya ni lah. Cuma dekat sini masih lagi saya cuba praktikkan market structure, iaitu kalau kita tengok market tu cuba nak break kat sini, maka dia punya momentum dia nak pergi naik tu dia dah habis lah. Jadi dia terkena saya punya trailing stop kat sini. Jadi untuk kali kedua saya dah mengambil pengajaran. Saya tunggu dia buat high low. Okey, kalau dekat sini nampak macam dia nak buat high low kan. Cuma kat sini saya tak masuk sebab saya nampak candle ni. Candle ni dia tak valid untuk dia naik atas. Dia doji lah. So doji ni maksudnya indecision. Kita tak tahu candle selepas tu nak buat apa. Jadi selamatnya lah nanti dalam KSP ni kita akan diajar ataupun kita kena jaga kita punya SOP lah. Jangan masuk selagi belum clear kita punya direction. Biasa dalam kelas cikgu akan tanya lah, kalau satu counter tu, kalau kita tengok counter, cikgu akan tanya, counter ni tengah buat apa? Dia dekat atas ke dekat bawah? Untuk kita decide nak masuk ke nak keluar. So dekat sini betul lah saya punya pandangan untuk tak masuk kat sini sebab besoknya dia merah satu kali. Jadi saya biarkan dulu, biar dia berjalan. Dan dekat sini dia nampak dia lebih stabil lah. Kita nampak candle tu stabil dekat sini. Dan bila kita belajar PVA, kita akan nampak dekat bawah dia punya volume ni mengering. So nanti kalau kawan-kawan semua masuk join KSP, kita akan belajar lah macam mana kita nak identify volume tu kering. Okay, jadi dekat sini saya nampak, saya mark sini lah saya punya validation. Tapi saya tak masuk sebab saya nampak ada candle hijau ni, saya tak nak kejar. Saya queue je. 6 Disember ni saya queue je harga 40 sen. Dan saya biar, saya tak tengok dah. Hari ketiga dia match. Sebab saya queue GTD. Inilah saya queue kat M Plus tu GTD. Jadi dia match lah harga yang saya queue ni. Jadi bila queue kita dapat message, jadi kita biar. Yang ni saya hold sebulan. Hampir sebulan lah, Disember. Dan saya TP kat sini sebab saya nampak dia punya resistance kuatnya kat sini. Dekat sini. Pada hari ni nampak dia dah turun sikit. Tapi saya kata nak tengok besok apa dia nak buat. Sekali besok dia naik, kemudian dia buang. Jadi saya TP terus lah. Sebab saya anggap dia tak berjaya nak memecahkan resistance ni, maksudnya dia takkan naik lagi lah, dia akan turun dulu. Jadi saya biarkan dia habis, buat high low dulu. Kemudian saya tunggu entry saya yang ketiga lah dekat sini. Setiap kali kejatuhan tu saya akan mark dia punya validation supaya saya tak tertinggal dia punya bus lah. So dekat sini bila saya mark, dia pecah. Bila pecah, dalam KSP pun kita akan diajar jangan FOMO lah. Jangan kejar. Kalau dah terlepas tu biar dulu. Biar dia reda. Sebab market ni dia bergerak secara zigzag. Dia akan naik, kemudian dia akan turun. Dia tak akan terus naik. Jadi saya tunggu je. Saya dah terlepas, okey, saya tunggu dekat saya punya validation. Dan besoknya match lah. Kita nampak ada candle dia turun, kemudian dia match. Kemudian yang ni pun sama.
Ini saya TP hari kemarin lah, ni hari Rabu. Sebab semalam tak silap dia buat Morubozu merah. Sini. So 3 kali swing menggunakan teknik market structure dan PVA. So yang counter ni masih lagi saya punya favourite sebab saya tengok dia belum lagi ada tanda untuk turun lagi. Maksud nak tengoklah mendatang ni macam mana. Selagi dia tak pecah paras ni 41, saya tengok dia menarik lah. Volume pun pada saya masih lagi BIC. Ini saya punya teknik swing menggunakan PVA dan market structure. Alright, itu saja saya punya pengalaman. Ada sebarang soalan? Ada yang tanya tadi Faiz. MA dekat volume tu pakai berapa setting? Oh, saya pakai yang semua setting saya pakai yang default 20. Apa maksud validation? Okay, validation ni apa? Validation ni ialah counter tu confirm untuk dia naik. Biasanya teknik ni kita akan tengok biasanya candle bull tu dia akan makan candle bearish tu lah. So, itu tanda untuk dia naik. Cut loss. Okay, cut loss biasanya saya set 2 ataupun 3 bit bawah support saya lah. Contoh macam tadi dekat sini ni. So okay, bila kita nak masuk sesuatu counter untuk swing ni, kita jangan tengok daily. Kita tengok monthly dululah. Bila kita tengok monthly, dia masih lagi uptrend. So kita cari dia punya support. Support terdekat dengan harga tersebut lah. Contoh macam kalau sekarang support dia saya anggap sini lah. Sini. Terdekat. Sini. Dan support tu berbeza lah. Ikut mata kita. Dan kita punya risk. So biasanya saya akan letak 2 atau 3 bit bawah lah. Sebab biasanya jerung ni dia akan makan. Kalau kita letak dekat sangat dengan kita punya point tu, dengan support point tu, biasanya nanti dia akan makan. Jadi saya bawa bawah sikit, 2-3 bit. Sebab tu baiknya masuk ketika high low lah. Jadi kita punya risk pun kurang. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Faiz. Okey, sama. So, okey kan dapat semua. Masya-Allah. Simple je kan, tak ada apa yang pelik pun. Okey, alright. Untuk seterusnya kita tengok apa yang kita boleh share malam ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah. Okay, untuk slide seterusnya kita nak tengok apa dia Confluence Trading Strategy. So saya Hasbi Mustafa. Saya punya channel Kajian Saham Picisan, kalau biasa tengok. Itu channel dia. Kalau untuk sembang-sembang tu ada sembang saham lah. Boleh subscribe sana lah. Okay, so apa dia Confluence Trading Strategy? So dekat sini kita fokus pada PVA lah. PVA. Price Volume Analysis. Kalau ikutkan dalam Confluence Trading Strategy ni ada few topik lah. Basic, candlestick, market structure. Kita ada validation. Validation ada kalau saya nak apalah. Kadang istilah ni menyebabkan kita rasa macam apa sangat kan.
Sedangkan benda tu sama aja, cara kita menyebut dan validation, confirmation. Dah confirm nak naik, macam mana kita nak kata confirm naik? Macam tu lah maksudnya kan. Dah valid ke ni? Macam tu. Selagi tak ada confirmation, selagi tak ada validation, so kita tak boleh nak masuk, betul tak? Macam kita kata bila satu price turun, ni dia berhenti dekat sini. Dah confirm kan ni? Sini dia berhenti. Ataupun dia mungkin turun lagi. Kita tak tahu kan. So sehinggalah kita nampak pada movement yang seterusnya. Movement seterusnya itulah yang kita jadikan dia sebagai validation ataupun confirmation lah. Macam tu. So apa dia support, resistance, ini basic ajalah. Benda yang sama kalau kita tengok. Dan trend line. Dan ini Fibo, kita gunakan Fibo sebagai kita punya jangkaan correction ataupun retracement ataupun pullback. Dan kita gunakan juga Fibo untuk fokus ataupun target kita punya profit taking lah. Macam tu. So, apa dia price volume action. Ini kita nak fokus nanti lah. Dan macam biasalah apa-apa pun mesti ada risiko lah. Walaupun kita tahu dia naik, kita tetap kena bersedia untuk jatuh lah. Untuk rugi dulu. Yang tu kena ada lah. Kita tak boleh nak fikir untung aja. First kita buka aja chart, kita tengok, kita kena cari berapa rugi yang kita sanggup. Itu dia dulu. Kalau tak sanggup rugi, so kita baik kita invest dekat ASB ataupun biar aja dalam tabung haji atau macam tu kan. Padahal ASB atau tabung haji pun invest dekat equity juga kan, dekat bursa sama aja sebenarnya. Tapi tak perlu fikir lah kan risiko. Alright. Untuk introduction kita, apa itu volume, indicator versus price action lah. So volume itu kalau kita perasan adalah terhasil daripada transaksi jual beli kan dalam satu sesi kan, antara buyer dan seller tadi, maka wujudlah transaksi dan membentuk volume lah kan, dan menyebabkan harga itu bergerak naik ataupun bergerak turun kan. Maksudnya ada apa? Ada supply, ada demand dekat situ kan. So volume itu juga boleh kita katakan sebagai apa? Effort lah kan? Kesungguhan, minat belian. Nampak tak? Dia cuma hanya istilah kan, padahal benda yang sama aja kan. Nak cerita minat belian yang tinggi, effort lah kan, ramai orang minat membeli kan. So akhirnya membuahkan apa? Membuahkan result, hasil. Dan hasil dia apa? Sama ada dia naik ke atas ataupun dia turun ke bawah. Macam itulah. Mana datang result ni? Result dia daripada effort dia, daripada volume itulah. Itu aja cerita dia. So jangan pening-pening lah dengan istilah ni kan. Yang penting bila kita tengok tu kita tahu apa yang berlaku lah. So dalam PVA dia ada sifir dia lah. Ada sifir dia ataupun sebagai panduan mudah. Panduan mudah untuk kita memahami pergerakan itu kan. So sebab apa, biasanya ada kebiasaan dalam setiap pergerakan. Ada kebiasaan. Macam kita tengok langit kan, kita dongak tengok ke atas, tengok langit ada awan hitam berarak kan. Kita pun biasa dengar orang cakap, tak lama lagi nak hujan. Tapi belum hujan. Macam mana kau tahu nak hujan? Kan? Sebab apa? Kebiasaan. Macam itulah. So sama juga dalam market. So kita ada indikator dia lah. So indikator dia kita guna yang basic-basic je lah. Kan? Tak perlulah nak suka nak cerap pakai indikator yang mahal-mahal apa semua kan. Macam tu. So daripada sini, daripada PVA ni, kita akan tahu apa dia BIC, apa dia SIC. So BIC apa dia? BIC adalah buyer in control. Maksudnya yang menyebabkan harga itu naik
Mesti sebab apa? Sebab ada orang yang minat membeli kan. So kita tahu daripada situ, ada volume yang banyak menyebabkan harga naik dan minat belian tu tinggi kan, demand tu tinggi. And so akhirnya kita akan nampaklah effort membeli tadi dengan result dia. Macam tu. Begitu juga sebaliknya lah SIC kan. SIC ni biasanya fasa membuang kan, distribution kan. Dah naik tinggi, dia buang lah pula. Dah untung lah. Dan sebaliknya lah. So, volume juga dia ada kita sebutkan sebagai stopping volume, pullback with low volume, topping out volume. So ini maksudnya masa berlaku kenaikan ni kita akan nampaklah apa volume di bawah itu membentuk price di atas tadi. Kan? Bila berlaku kejatuhan, volume dia macam mana, berlaku kenaikan, volume dia macam mana, yang itu kita akan, kalau kita biasa tengok chart, kita akan kenal. Kan? Tapi sebab sebelum ni kita mungkin tengok indikator, jadi kita abaikan basic volume itu, volume dan chart itu. Kita abaikan, kita duk tengok, tengok MACD, MACD cross. Tengok EMA cross, candle cross. Apa semua tu sebenarnya kan? Sebenarnya datang daripada asas yang tadi lah. Okay. So the market speak its own language lah. Language is price action tu lah. Price action. Ini quote by Neil Fuller. Okay, so yang kita kata tadi, volume adalah jumlah transaksi atau jumlah pembelian dan penjualan yang berlaku pada satu-satu sesi, pada satu-satu masa, pada satu-satu momen. Ini maka akan terbentuklah volume, volume bar. Volume bar. Tinggi rendah kan. Kita tak tahu dalam volume bar ni buyer ke ataupun seller. Kita tak nampak, yang kita nampak hanyalah bar itu sendirilah. Dan kalau kita tengok dekat chart, setengah chart macam chart TV, chart TradingView, biasanya dia warnakan, betul tak? Ada berapa warna? Volume bar. Siapa tahu? Dua kan? Warna hijau dengan warna merah kan? Kita pun tengok warna hijau, ini buyer kot. Tengok warna merah. Sebenarnya tak, warna itu hanya merujuk pada candle, di mana candle itu close. Kalau candle itu close di bawah harga buka, maksudnya close sebagai bearish, volume bar dia warnakan sebagai merah lah kan. Tapi kalau berlaku keadaan yang gap up atau gap down, tak jadi macam itulah sebenarnya kan. So sebenarnya bukan warna itu yang kita jadikan rujukan. Sebenarnya bar itu sendiri, ketinggian bar itu sendiri yang kita jadikan rujukan lah. Kan. So fungsi utama volume untuk mengukur keaslian pergerakan saham lah. Maksudnya bila kita nampak satu volume spike dan menyebabkan harga gap up ke whatever, harga tu bergerak ke atas atau ke bawah, so kita tahulah apa yang sedang berlaku. Begitu juga bila kita nampak satu price sedang bergerak sideways, tiba-tiba kita tengok volume banyak kan, spike, turun naik, harga tak pergi. So kita tahulah dekat situ sedang berlaku apa sebenarnya kan. Sedang berlaku transaksi besar-besaran, proses pengumpulan ataupun accumulation dekat situ kan. Macam tu. Okay, so secara asas dia yang kita katakan sebagai buyer in control ataupun BIC adalah bila ada volume spike yang membentuk bull candle. So kita nampak volume spike, harga bergerak ke atas. So kita tahulah ini buyer lah, bull. Buyer in control lah. Kan? Buyer in control. Dan sebaliknya juga, kalau volume spike, harga bergerak turun, bergerak ke bawah. So kita tahulah itu seller lah. Sebab seller berjaya menekan harga itu ke bawah. Dan bila berlaku breakout pada poin-poin tertentu kan, poin tertentu ni breakout dia yang biasa kita refer. Dia breakout ni tak banyak sebenarnya, breakout day candle, breakout harga semalam. Katakan semalam close harga 50 sen. Hari ni harga close 60 sen. So breakout juga kan, breakout day candle kan. Tapi itu yang biasa punya. Tapi kalau dia berjaya break average, kalau 20 days, 52 week, 52 week ni maksudnya apa? Setahun kan.
tempoh setahun, tiba-tiba berlaku kan, harga jatuh lama kan, tiba-tiba dia naik kan, cuba buat breakout, cuba overtake harga setahun. Dan kita tengok ada volume yang besar masuk. Maksudnya ada effort yang tinggi kan, kesungguhan, minat belian yang tinggi. Biasanya yang itu genuine lah. So kalau 20 days ni maksudnya apa? Average apa? Average 1 bulan lah. Breakout monthly. 1 bulan punya breakout. Kalau bulan lepas close berapa? So masuk bulan baru, buka di mana harga? Di atas harga tertinggi bulan lepas ataupun di bawah. So kita tahulah. Kalau close di atas harga tertinggi sebelumnya, maksudnya counter tu apa? Downtrend ke uptrend? Atau perlu tengok indikator lain nak kata uptrend atau downtrend. So volume juga boleh kita kenal pasti untuk perubahan satu-satu trend lah, daripada uptrend kepada downtrend, downtrend kepada uptrend lah. Maksudnya dekat sini kita juga boleh nampak turning point ataupun reversal fasa tu kan, fasa reversal, perubahan trend tadi. Okay. Okay, so trading with indicator versus price action lah. So indicators should be used alongside price action lah. And price action can be used alone to the peak entry. Indikator juga kita visualize previous price action. Maksudnya benda yang dah lepas berlaku kan. Price action ni tak ada, dia tak ada formula kan. Dia terus apa yang berlaku itulah dia kan. So indicator most straightforward lah and berlaku cross ke apa semua. So price action ni macam agak susah nak master kan, macam aja kan, tak belajar memang nampak susah kan. Kalau dah belajar tak ada pun sebenarnya. Process information taken from price action tu sendiri lah. Maksudnya bila satu-satu indikator dia nak plot, nak plot EMA ataupun nak plot pergerakan ni, mana datang dia? Input dia daripada price itself lah. Betul tak? So tell a story over time lah cerita dia kan. Itu je. Price berkumpul. Macam mana price berkumpul Zul? Apa dia maksud price berkumpul? Dan indicator show us important pattern and trend lah. Kita boleh gunakan sebagai apa lah? Sebagai 20 days. Yes. Okay, so itu trading indicator dengan price action lah. Alright, volume versus price ataupun effort versus result. Volume itu adalah apa? Effort result itu adalah price lah. Kemana price tu pergi kan? So ini cerita dia macam ni lah kan. Orang kata ini kalau dah translate ke teknikal kan, siapa yang berusaha dia akan dapat lah. Betul tak? Itu aja cerita dia. Law of effort versus result lah kan. Mesti ada result dia lah. Sama ada result dia positif atau negatif itu cerita kemudian. Yang penting dia ada effort dulu kan. So sama lah macam kita buat hari ni, kita effort kita apa? Berusaha untuk belajar, dan bagi pihak kita, effort kita apa dia? Kita berusaha untuk sharing apa yang kita ada kan, supaya masing-masing dapat bahagian ataupun dapat apa? Dapat resultnya lah. Okey, macam tu. Yang selebihnya boleh baca lah, tengok kan. Atau salah definition macam tu. Wyckoff. Bolehlah Wyckoff kan. Okay, so itu dia yang kita katakan sebagai volume versus price ataupun effort versus result lah. Maksudnya mesti ada
harga tak mungkin bergerak tanpa ada apa? Ada effort ataupun ada volume, betul tak? Ada buyer ataupun macam tu. Tak akan bergerak. Kalau bergerak juga itu maksudnya apa? Pelik kan? Ada manipulation lah. So ini contoh yang kita boleh tengok pada chart. Pada chart ni kita boleh nampak. Apa yang kita nampak pada chart ni? First, bila kita buka chart ni, kita nampak chart ni apa trend dia? Trend dia. Uptrend. Uptrend kan. Kenapa kita katakan uptrend? Sebab dia bergerak daripada apa? Daripada kiri, bawah ke kanan, atas. Uptrend. Chart yang macam ni kita nak cari. Chart yang macam ni. Tak maulah chart yang daripada kiri, atas ke kanan, bawah. Kan? So chart yang menghala ke kanan, atas lah. Okey, kalau perasan, setiap kenaikan ataupun setiap ini bull candle, candlestick ni kan, yang warna putih ni. Ataupun kalau chart default, dia warnakan sebagai hijau kan. Yang hitam ni hijau, merah ataupun hitam lah. So bear candle, candle yang menurun lah. Maksudnya candle yang harga tutup dia di bawah harga buka sebelumnya. Macam tu lah. So dia akan membentuk candle merah lah, bear candle lah. So bila kita perhatikan, setiap bull candle, kita akan nampak ada volume spike, betul tak? Volume spike ni. Kan? Bull candle, volume spike. Nampak tak? Perasan tak? Ni. Bull candle, volume spike. Maksudnya apa? Ini effort ni. Volume ni. Volume, buyer lah. Buyer in control. Ini kita katakan BIC lah. BIC, yes. Kan? So mudah tak? Mudah kan? Kita tengok chart. Kalau kita tengok banyak candle hijau dengan banyak volume yang spike, itu beri perhatian. Assalamualaikum, Cikgu Hasbi. Assalamualaikum. Ya, siapa ni? Tuan Zul. Kawan saya. Sorry, baru je. Dia kalau BIC tu maksudnya buyer nak push harga naik ke atas kan? Yes, betul. Lama tak dengar suara tu, jadi rindu sekejap. Okey. Positif. InsyaAllah. So, okey ya. Itu otai kita tu. Otai FCPO. Okey, so secara naked ni kita nampak macam tu lah. So bila kita buka, kita tengok chart membentuk trend menaik dengan volume yang spike. Bukan sebab warna, bukan sebab warna dia hijau, tak. Warna itu tak memberi peranan apa-apa pun. Yang penting kita tengok dia punya apa. Sebab apa saya katakan warna itu tak memberi peranan? Bila kita pergi pada platform nanti, kita akan tengok chart dekat platform tak ada warna. Yang ada hanya warna kuning aja kan. Kuning, hijau, itu je. Jadi macam mana kita nak gunakan warna sebagai rujukan lah. So kita gunakan dia punya ketinggian dia lah, average. Okey, seterusnya. Ni maksudnya kalau kita tengok chart yang macam ni, kita tahulah ini adalah BIC lah. BIC. Maksudnya chart yang sedang uptrending dengan volume yang tinggi-tinggi macam ni. So kita tahulah ini buyer in control lah. Buyer in control. Makin tinggi volume tu maksudnya makin tinggi lah minat belian pada satu-satu counter tu. Okay. So seterusnya kita tengok lagi. Okay. So dekat sini kita tengok Emulus. Okay. So dekat sini ada Sifir ya. Kita katakan sebagai Sifir lah. Sifir. Ataupun panduan asas. Tak semestinya betul kan. Ini semua orang kata sebagai panduan kita. Kan? Bukanlah kata exactly kena jadi macam tu kan, tapi kebiasaannya macam tu lah kan. Apa dia? Bila volume naik, masuk volume naik ni volume spike volume spike macam ni kan. Ni volume spike ni kan.
Apa yang patut berlaku? Kita nampak harga naik kan. Harga naik ni maksudnya membentuk candle Morobozu ni, candle hijau ni kan. So kenaikan dengan volume. So maksudnya konten tu selamat lah, healthy trend lah. Maksudnya betul lah tu kan, konten tu naik tu sihat lah tu kan. Macam tu. Kalau volume turun, macam mana kita nak tahu volume turun? Volume rendah lah kan maksudnya kan. Volume rendah, volume yang rendah. Macam ni kan contoh kan. Kalau macam mana kita katakan turun ataupun rendah ni, kita bandingkan dengan volume bar yang sebelumnya lah. Kita bandingkan, nampak tak? Ini volume rendah ni. Kan? Harga, kalau volume rendah, harga naik, itu pelik kan? Itu pelik. Kan? Harga naik, itu pelik lah. Maksudnya tak sepatutnya berlaku macam tu lah. Maksudnya anomaly lah. Kita pakai kalau dalam anomaly Anna Colling punya buku, dia kata anomaly lah, keadaan yang tak sepatutnya berlaku. Maksudnya kita kena alert lah, kena precaution lah maksudnya. Hati-hati. Maksudnya bila harga naik, volume dah mula berkurangan. So kalau kita macam ni contoh ni harga naik kan, kita tengok volume dia makin naik ke tak. Kalau volume dia makin rendah, harga makin naik, so kita kena tarik handbrake lah. Maksudnya kalau kita dah ada position, kita dah patut keluar dah sebahagian kita punya position. Kan? Biarkan sebahagian kecil saja. Mungkin keluar 2/3, tinggalkan 1/3. Terpulang pada strategi macam tu. So itu kita boleh jadikan sebagai panduan kita lah. Okey, seterusnya kalau volume sama juga, volume naik, harga turun. Keadaan sebaliknya lah macam ni kan, kita nampak ni volume tinggi, candle, back candle lah, back candle. Kan? Maksudnya kejatuhan dengan volume lah. So itu pun sebagai panduan kita lah. Maksudnya kalau kita dah dekat atas, so kita kena keluar lah. Itu dah bermaksud apa dia? Seller in control lah. Candle hijau menaik dengan volume tinggi, kiranya bukan jaminan next. Oh tak kan. Tapi kita tahulah maksudnya counter tu ada minat belian. Kan? Bukan terus beli hari tu kan. Betul tak? Tapi kita boleh tahu, oh okey, ini tanda awal. Tanda awal. Volume naik, harga turun, keadaan sebaliknya lah. So sama juga keadaan bila volume turun ataupun mengering, volume mula berkurangan bila harga jatuh kan. Macam ni kan contohnya. Volume mula kering. Dan harga jatuh. Maksudnya apa? Seller dah habis lah, dah exhausted, dah penat dah. Dah tak perlu jual lagi dah. So bila kita tengok macam ni, apa yang kita perlu tunggu? Kita tengok berikutnya. Ada tak volume baru masuk? Nampak tak? Dekat sini, average. Ada volume baru masuk yang menyebabkan ada bull candle. Sini, kering dengan volume yang rendah. Harga turun dengan volume yang rendah. Tiba-tiba ada pula volume baru masuk menyebabkan candle naik. So kita tahu lah minat belian yang baru muncul. So dah boleh cari entry macam tu. Tak adalah kita keseorangan kan masuk. Kenapa tak gerak-gerak ni? Memang tak gerak sebab apa? Volume tak ada kan. Hanya volume kita je masuk. Bukan tak ada volume kita je masuk. Jadi tak cukup. Kecuali kalau kita ni kawan-kawan dengan market operator kan, jerung juga kan. Boleh nampak lah volume tadi kan. Sebab kita beli sikit. Ini kita beli setakat bawah 200 lot, 300 lot. Jadi tak menyebabkan nampak pada volume bar lah. Betul tak? Nampak? Okey. Boleh Zul BSP. Zul Bandar Sarjana. Betul? Zul BSP. Okey, ini untuk market structure.
Boleh, insyaAllah. Simple je kan. Dah nampak tu kalau, orang kata kalau kita dah tengok ni, dah cerita ni, bila kita baca atau tengok dekat tempat lain, kita mula faham lah. Volume mengering. Volume mengering. Macam mana nak katakan volume mengering? Volume mengering tu tadilah maksudnya. Macam ni contoh ni kalau tengok pada chart yang ada sekarang ni. Nampak tak ini? Ini volume kan? Ni candle dia macam ni je. Tak ada indikator apa pun. Ini je. Tak guna indikator. Tengok ini antara volume bar ni, yang ni kan nampak dah volume bar ni. So yang ini apa? Mengering ni. Ni volume dia tak ada kan? Tak ada transaksi kan? Tak ada transaksi. Dan tak ada minat belian. Tiba-tiba dekat sini kita nampak ada volume baru. Break average. And volume ni, nampak tak volume ni? So apa yang kita nampak? Ada bull candle. Bull candle ni buat apa? Buat breakout dengan volume. So kita tahulah, okey, ni volume ni minat belian yang baru masuk. Dan tengok apa yang berlaku seterusnya. Nampak? Dia bermula dengan satu spike yang kecil dan next few days dia kering kan. Kering, harga tak jatuh. Ini pun kering juga kita katakan. Kan? Next day ada lagi satu volume masuk. Dapat? Kena perasan lah. Dia bila kita tunjuk, ada dia sebenarnya kan. Dapat idea. Dia tak semestinya apalah. Kan? So nampak macam ni kan. So bila dia naik ni nampak tak? Bila dia naik, ada sifir tadi kata. Kan? Volume turun, harga naik. Nampak tak? Harga naik ni, volume turun. So maksudnya apa? Hati-hatilah tu. Kan? Sebab apa? Lepas tu mungkin akan berlaku. Nampak? Betul? Dapat? Macam mana? Simple kan? Macam tu je. So apa yang kita perlu buat lah trading plan lah. Kan? Trading plan. Dapat Muhammad Haidir. Ini siapa ni? Nama siapa ni? Dalam teknik ni guna stochastic tak? Siapa ni? Saya nak panggil apa ni? Saya tak. Nama apa ni? LR ataupun RL? Tak ada stoch, tak ada stoch. Basic kita, okey Nabiha. Untuk Nabiha, kita punya teknik atau method, kita cuma pakai RSI saja. Itu pun kita gunakan pada weekly time frame untuk dapatkan counter-counter yang uptrend, itu saja. Dan selebihnya kita hanya rujuk pada structure lah, structure, counter-counter yang membentuk structure. Structure uptrend lah. Uptrend ni mudah aja. Macam naik tangga jabat, itu uptrend lah tu. Okay, so dapat. So ini sifir yang asal lah, tak ada apa pun. Okay, naik, jatuh dengan apa, naik, harga, volume naik, harga turun. So macam ni lah, volume naik, harga turun, dia buang lah. Macam ni kan, volume naik, volume besar, harga turun. So berlaku apa seterusnya? Harga jatuh lah. Adakah nak jatuh lagi? Bergantung tengoklah pada mana support resistance kita lah. Alright, so ini untuk PVA lah. Volume turun, harga juga turun, kan? Kejatuhan tanpa volume. So okey je kan. Maksudnya kita tengok harga jatuh tapi volume rendah kan. Maksudnya dia tak ada tekanan sangat lah. Tak ada tekanan sangat. So okey lah. Kita boleh perhatikan, tengok sampai dia membentuk support ataupun dia buat breakout yang baru. Baru kita boleh apalah, justified kemudian. Maksudnya bukanlah masuk masa dia tengah sideways macam ni, tak ada direction, kita jangan masuk kan. Selagi tak ada direction, jangan masuk. Nanti terperam dekat situ kan, duduk seorang-seorang, lama pula. Kalau kita EPF okey, kan, co-op ke, modal besar. Ini modal, itu jadi modal yang sangkut dekat sini, lama pula nak bercinta kan. Okey. So seterusnya volume naik, ini sebaliknya lah, keadaan yang sebaliknya. Okey, untuk volume dan price. Apa yang berlaku.
Yes, Saharudin. Konten-konten yang baru macam Senheng dengan Swift. Macam mana nak tengok? Memang tak ada kan. Swift dah baru berapa hari kan. Tak ada history kan. Nak tengok apa memang tak ada. So apa yang kita boleh jadikan sebagai panduan? Saharudin. Volume dengan price itself. And the price itself. Betul? Kan? Kalau satu kaunter baru kan tiba-tiba ada terpacak je punya candle. Lepas tu ada volume. Nak kata apa kan? Tak boleh kata apa. So macam mana nak tahu harga nak naik ke nak turun? Kalau dia bear candle, so kita kata dia bearish saja. Kalau dia bull candle, kita kata dia bullish. Sampailah kita nampak apa? Satu lagi candle baru muncul next day kan. Tengok candle baru muncul. Close di bawah candle sebelumnya. Maksudnya apa? Oh betul lah bearish. Betul tak? Macam tu aja. Dan kita nampak pula volume dia rendah. Betul? Pakai time frame rendah memanglah kita nampaklah time frame rendah kan. Itu je cerita. Satu hari punya candle bila kita pakai tick chart, kita akan ada apa? Time frame yang besar betul tak? Daripada 9 sampai 12.30. 2.30 sampai pukul 5 macam tu. Bergantung pada apa. So counter-counter yang baru listing, so kita kena decide dengan volume bar lah. Dengan volume. Ada volume dengan ke mana direction dia lah. Kalau dia buat breakout the previous high, so kita tahulah counter tu mungkin nak naik. Tapi biasanya kalau counter baru ni, apa yang dia buat? Biasanya dia turun dulu kan. Lepas tu dia mula sideways. Ataupun dia buat macam tu lah kenaikan. Ataupun dia turun, terus turun lah. Kan? Ini biasa boleh tengoklah kalau counter baru ataupun counter baru IPO. Selain daripada IPO, apa dia? Warren kan? Warren pun sama lah. CP dia macam tu kan. Maksudnya kita tunggu dia buat support and then bila dia buat breakout, baru kita consider sebagai, baru kita decide lah nak entry ataupun nak beli ke macam mana. Boleh untuk tekan ni. Senheng, Swift. Tak ada lah, memang tak ada kan. Gunalah weekly yang time frame yang kita boleh nampak untuk kita buat keputusan. Selain daripada kita bergantung juga pada apa? FA lah, FA. Minta diri, bateri nak habis. Okay, dah hampir pukul 11. Kita pun dah tak lama ni. Sebenarnya dah lajak ni, dah nak habis dah pun. Tak ada apa dah. Okay, so ini contoh lain, market structure dengan PVA. So kita nampak kat sini. Nampak tak X-Star ni? Dalam satu tempoh yang panjang ini, kita nampak dia apa? Harga tak bergerak keluar daripada satu range, betul tak? Sideways kan. Tapi volume banyak, nampak tak? Volume banyak. Volume banyak masuk. Harga tak bergerak. Sampailah kita nampak pada satu hari berlaku breakout. Nampak tak? Breakout. Volume besar masuk dan berjaya menolak harga keluar daripada sideways tadi. Kan? Kena refer SNR. Betul lah ni. Nampak tak SNR ni? Ni. Keluar daripada zone resistance. Betul? Betul Zul? Nampak Zul? X-Star. Nampak ni? Volume effort ni. Nampak tak effort dia? Effort ni yang menyebabkan atau yang menghasilkan bull candle yang keluar daripada zone dia. Kan? Dan adakah kita terus masuk? Tak. Mana terus masuk? Masuk elok duduk masuk kat sini. Tengok esok turun kan. Kita tunggulah dia pull back dulu, retest. Kan? Setiap breakout mesti akan ada retest. So dia retest lah. Retest. Sampai kita nampak entry. Nampak tak yang kita kata tadi, PVA. Bila dia breakout dengan volume dan dia turun tanpa volume. Ada volume tak turun? Volume dia kecil-kecil je. Tak adalah sebesar yang dia buat breakout. So valid lah. Nampak tak? And then, carilah entry kat sini. Dah nampak dah support. Masuk. Tengok besoknya keluar lagi satu volume baru masuk. Jalan lagi. Kita pun kejar. Masuk lagi. Alamak. Kata dah betul. Tengok esok turun. Turun dengan volume tak?
tak ada volume. Okey, go on, cari entry baru. Masuk balik. Ada volume kan? Masuk. Macam itulah seterusnya. Ini turun dengan turun. Harga turun dengan apa? Dengan volume yang rendah. Ada tak? Nampak tak? Turun dengan volume yang rendah. Okey kan? Monitor lah tengok. Sampailah kita nampak ada satu candle apa ni. Candle apa ni? Siapa kenal candle ni? Pin bar ni. Paku tekan ni. Candle paku tekan. Maksudnya buyer masuk. Kan nampak tak? Satu buyer. Ni volume ni breakout. Break average ni. Berapa hari ni? 1, 2, 3, 4, 5 hari punya average. Dia push. Membentuk satu candle. Siapa tak kenal candle ni? Candle jarum vaksin ni. Jarum booster. Kan? Ni dapat booster. Tengoklah besok ni jadi apa kan. Macam itulah. Senang tak? Tak ada pening-pening nak tengok dia nak jadi apa dengan RSI ke, Stoch ke. Kita tengok macam tu je. Kan? Kalau kita tak yakin sangat, kita tarik dia satu trend line dekat sini. Kita tunggu dia breakout. Tengok volume ada tak? Dia breakout, kita hantam. Kalau tak ada modal, tengok rumah jiran mana yang kosong, kan gadaikan dia. Boleh? Okey, itu dia kurang lebih untuk PBA. Jual rumah. Engagement, okey, betul tak? So kita nampak, so tak perlu hafal sangat nama candle ni, kita tak perlu hafal. So kita nampak apa nama dia panggil action tu lah, price action. Maksudnya kita nampak bila buyer masuk, dia akan cuba push harga ke atas dan di close di mana. Yang membentuk lower tail, tail panjang di bawah menunjukkan ada buyer masuk. Kan perlu berlaku di mana? Candle yang macam ni perlu berlaku di mana? Itu kena betul juga. Candle ni kan perlu berlaku. Kalau berlaku di atas ni, so dia menunjukkan apa? Kalau berlaku di bawah menunjukkan kat situ pula penting dia lah. Maksudnya ada tempat-tempat dia lah, kan? Okey, seterusnya kita tengok ini. Okey, ini yang kita katakan tadi, chart yang kita tengok tadi, chart daily chart ataupun weekly chart. Yang ini adalah siapa biasa tengok ni, chart ni? Chart ni tengok kat mana? Platform kan. So kita panggil apa chart ni? Ticker chart. Ticker chart kan. Ticker chart ataupun tick chart. Tick chart ni sebenarnya dia plot pergerakan harga dalam minit betul? Dalam minit, betul tak? Betul. Dalam minit. So tick chart. Ada candle tak? Memang tak ada candle. Apa yang kita ada kat sini? Hanya line chart lah. Tick chart itu adalah line chart lah. So macam mana nak baca? Kan? Tak ada candle kan? Betul tak? Tak ada open, close price, betul tak? So sama jugalah kan yang kita tengok. Kita tengok pada structure kan. Structure. Nampak tak dia membentuk tangga kan? Structure. Kalau chart yang sedang menaik, dia mesti membentuk tangga. Ingat itu je. Tak perlu pening-pening dia nak jadi apa ke apa benda semua. Dia membentuk tangga. Tangga yang sihat, dia akan nampak tak? Dia ada rest dia. Ada tempat nak pijak. Kan? Kalau tangga yang sihat, tak sihat, dia naik terus macam tu, tak tahu mana nak pijak kan. Dia menggelongsor turun balik kan. Yang itu penat itu. Tapi kalau tangga yang macam ni, cantik. Dan baru kita combine dengan apa tadi? Sipir PVA kita tu. Nampak tak sipir PVA kita kata apa dia? Harga naik, volume. So sihatlah. Masa dia sideways, volume rendah. So cantik lah. Tengok, tiba-tiba dia naik balik kan. Volume pun besar balik. Kan? Dapat? Betul? Make sense? Clear tak sekarang? Clear. Macam tu. So kalau siapa faham yang ni, so senang lah kan. Hari-hari boleh buat duit. Kan? Sebab apa? Konten-konten macam ni ada setiap hari kalau tengok. Walaupun market merah, kita buka je dekat top gainers tu, hijau je sentiasa kan. Top gainer lah kan. Kalau tengok most aktif tu, memang payah nak cari kalau dah tak market merah, betul tak? Okey, ada soalan ni.
So sama je pattern dia. Ada bila berlaku breakout, dia ada pattern, ada support resistance yang kita boleh nampak lah. Dia buat higher high, dia buat higher low. So dekat sini kita combine dengan inilah, dengan volume lah. Maksudnya kenaikan bersama volume, penurunan tanpa volume, macam mana. Okey. Dah ada soalan sampai situ. Okey, seterusnya saya tengok, kita tengok slide yang berikut. Ni YBS, nampak tak? Sama aja pattern pada ticker chart dan pada daily chart ataupun weekly chart. Benda yang sama kita tengok. Nampak tak? Ni pattern apa ni? Symmetrical, apa ni? Symmetrical pula. Apa? Triangle. Ascending triangle kan? Ke descending triangle? Ascending triangle. Rising higher low. Candle yang membentuk higher low yang makin menaik tapi flat. Dekat resistance dia lah. So kita nampak dekat sini apa yang berlaku. Volume yang rendah. Dan dia buat breakout. Volume dia besar. Nampak? Simple je. Ini ticker chart. Pukul 9 ke pukul 10. Dah. Berapa dapat? Kira lah. Nampak? Macam mana nak target? Sebab kita tak boleh nak tarik Fibo kan dekat platform punya ticker chart. Kalau dekat TV boleh lah. Betul tak? So bolehlah guna apa? Guna Gann Square 9. Boleh Google lah Gann Square 9, ada table dia. Kalau dekat TV ada yang ada indikator dia lah, boleh cari Gann Square 9. Boleh gunakan itu sebagai kita punya immediate reference lah, immediate reference. Maksudnya kalau sampai dekat Gann punya level, kalau dekat atas sebagai resistance, kalau dekat bawah sebagai support, benda yang sama lah. Okey So selain daripada bar volume ini bar volume apa lagi yang kita nak tengok? Kita tengok structure lah. Kita tengok structure. Dan kita tengok jugalah market depth ni kita tengok lah. Tapi kita tak adalah tengok berapa jumlah lot apa semua, tak perlulah kan. Jangan pening-pening kepala sangat. Ini banyak ni nak tengok, tak perlu pun. Tengok sikit-sikit lebih kurang aja kan. Nak tengok minat belian. Yang penting buy rate lah. Buy rate dengan transaksi. Transaksi minimal transaksi kalau counter tu aktif kena ada 100 minimal 100 transaksi. Okey tu. Tapi kalau bawah 100 tak payah kan. Dengan kita tertidur nanti. Boleh? Okey, itu sahaja untuk hari ni punya. Ini last counter apa ni? Ini counter minyak counter minyak. Nampak minyak. Minyak dah cecah. Minyak dah cecah. Minyak dunia dah cecah 2014 punya high. So siapa dapat profit daripada counter minyak? Ada? Nampak tak counter ni? Dia buat pullback. Ini kenaikan yang apa? Nampak tak volumenya? Orang dah collect lama kan? Lepas tu dia jatuh ni tanpa volume. Nampak volume? Volume tak ada, kering je. Sampailah kita nampak dia buat breakout. Nampak tak? Volume masuk. Then, berapa persen? Bolehlah tengok macam mana. Untuk validation tu kena tengok candlestick. Yes, untuk validation tengok candlestick. Okay, alright. Untuk saya sentuh sikit untuk validation. Validation ni simple aja sebenarnya kan. At least kita kena tengok candle yang buat break 3 candle sebelumnya. 3 bear candle sebelumnya. Macam ni kan, dia datang. Kita nampak dia membentuk satu sideways kan. Dan dia break. Dia break. Maksudnya ada satu bull candle dengan volume yang besar. Volume yang besar. Itu valid lah. Dah boleh kira sebagai validation lah. Maksudnya ada minat belian lah tu. So bila kita nampak macam tu, kita siapkan kita punya trading plan. Jangan tak ada trading plan pula. Oh, ini dah valid ni. 5 minit lagi kan cikgu, 5 minit. Kan? Ni tak ada apa nama dia panggil? Dah ada volume ni, kita pun tak ada trading plan. Masuk aja, masuk tersadar kan. Tak mahu macam tu. Betul? Nanti kena support dengan yang apa. Okay, alright. Saya rasa tak ada apa lagi kot. Ini cuma apalah. Ada apa-apa boleh
direct dengan apalah dengan Puan Mila kita, Puan admin kita. Boleh direct message dengan Telegram dia ataupun WhatsApp dia lah. Ini nombor dia. Terima kasih Kak SB. Sama, so itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Okay, terima kasih Kak Hasbi. Jumpa lagi. Terima kasih Mila. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Thank you semua.